Bismillah, masya-Allah, Allahu akbar. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Baik. Jadi bila kita dah mula memahami antara dunia nafsu syaitan, sekarang kita nak tengok pula dalam sebuah kitab, seorang sahabat Nabi, dia ada menulis tentang kisah bagaimana berlakunya khawatir. Khawatir ni adalah bisikan. Kisah macam mana Abu Sa'id Al-Khudri, kata silap saya tu. Dia menulis tentang ni orang-orang hebat. Dia tulis macam mana jenis bisikan yang berlaku kat kita. Jadi bila kita sebenarnya kita tak tahu. Bila kita tak tahu, kita ingat yang datang kita ni semua okey lah. Kalau nak berniaga pun istikharah pun tak nak. Macam pandai sangat. Pasal dia ada ilmu, ada master, ada PhD. Hak PhD lagi hebat lah. PhD pun bukannya dia bertalaki pun. Sekadar dia buat assignment sendiri pun dah ada dia punya lecturer dia, itu saja. Tapi orang ulama ni dia mengaji lain. Dia bertalaki dengan guru tu, dia dapat maklumat direct, ilmu tu direct, dapat limpahan daripada cahaya nur ilmu yang ada kat guru mursyid tu, dia sampaikan Nabi, turun kat dia. Itu bezanya dengan orang-orang dunia hari ni. Sebab tu mereka ni bila dia tulis tu benda tu daripada Allah dan daripada Allah Ta'ala. Jadi kita tengok pula, bagi faham sekejap pagi ni, jenis bisikan. Apa dia jenis-jenis bisikan? Dia ada 4 jenis bisikan saya sebut kat sini. Yang pertama sekali, daripada Tuhan. Dia panggil khatir haq. Khatir haq ni dia datang terus kepada Nabi. Dia datang kepada Nabi macam wahyu. Macam pada Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Dapat terus. Ada ketikanya wahyu tu turun kat Nabi melalui malaikat Jibril. Ada ketikanya terus kepada Nabi Muhammad. Dia tengok keadaan dia. Jadi yang terus tu dia panggil khatir haq, bisikan terus. Kita tak adalah kalau khatir bisikan terus kat Tuhan ni. Kita pun lara, raplah, dengan nafsu pun banyak, cinta dunia pun tinggi, peratus cinta dunia pada cinta akhirat, banyak lagi cinta dunia. Cinta akhirat ni tak tahulah, ada aku sikit kot, berapa persen je. Tapi buat kerja nampak macam orang akhirat, tapi sebenarnya orang dunia. Jadi tak datanglah kat kita daripada Tuhan ni. Kemudian yang keduanya malaikat. Ini yang kalau datang buat kita. Bila nak buat satu benda tu, kita istikharah, maka Allah datang ilham. Bukan terus pada Tuhan. Kita orang awam ni tak ada. Dia datang melalui malaikat. Malaikat akan datang bisik kat kita. Bawa kat bisikan tu. Dia panggil khawatir tu. Dia bisik apa? Dia mengajak manusia itu ke arah kebaikan. Sehingga berlakulah. Sehingga kebaikan itu menguasai pemikiran, perasaan, jiwa dan akhlak kita tu. Dia duduk semua. Kat semua tempat, seluruh tubuh kita, rohani, jasmani tu. Sebab tu lah orang kalau duduk tempat ni, darjat dia tinggi di sisi Allah. Kalau orang soleh, manusia yang soleh, yang mulia, Allah bagi 4 darjat dia. Pertama, irhas. Irhas ni, ketika Nabi masa kecil, macam Nabi kita Nabi Muhammad, ketika beliau diangkat menjadi Rasul, dia bagi irhas. Irhas dia berjalan, tengah pandai awan tutup dia, duduk sebelah batu-batu sembang dengan dia, macam tu. Itu Nabi, itu irhas. Kemudian bila Nabi diangkat menjadi Rasul, maka Allah beri mukjizat. Mukjizat semua orang faham lah, mukjizat Nabi tu. Al-Quran tu mukjizat Nabi lah. Okey. Kemudian lain daripada itu, lain orang awam, paling tinggi darjat ni macam sahabat, diberi karomah. Karomah ni kita sebut dalam istilah perkara yang mencari bagi adat. Maknanya benda tu berlaku di luar adat. Macam mana karomah Imam Syafi'i yang kita ikut? Nak tahu karomah Imam Syafi'i? Tu mazhab dia sampai hari ni tu. Karomah Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, sampai hari ni orang tak tinggal. Semua pakat jadi pengikut pada mazhab dia. Itu karomah lah tu. Kita tak sedap sembang lah kata karomah ni boleh berjalan atas air, boleh terbang atas angin. Kalau berjalan atas air tu, labah-labah air lagi dahsyat. Siang malam hidup dia duduk atas air. Kalau terbang tu burung lagi hebat. Kalau dalam air ikan lagi hebat pada kita. Kita ni nak kat mana? Jadi kalau cerita pasal berjalan tu bukan belum tentu lagi. Kadang-kadang istidraj pun banyak. Benda yang karut-marut ni pun boleh jadi. Sihir pun boleh jadi. Macam David Copperfield apa semua tu kan. Kita tengok.
So yang tu bukan. Yang kita sebut ni karomah ni perkara yang mencari bagi adat. Tu macam pok-pok para wali Allah tu, aulia-aulia tu, maka tu mendapat karomah. Manakala satu lagi pada orang awam yang soleh, Allah bagi maunah, dia panggil. Maunah ni benda yang mencari bagi adat juga, tapi kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi. Begitu. Tapi itulah dua benda nak perang dengan Dajjal akhir zaman ni nanti. Maknanya kita ni kena ada yang tu. Oh ya, nak cari mana ustaz? Nak cari siapa nak di wali ni? Bukan tahu, wali pun tak tahu diri dia wali. Nak cari orang yang berada karomah. Nak cari orang yang ada maunah, nak perang dengan syaitan, dengan Dajjal ni. Kena ada benda tu. Baik macam ni. Kalau kita tak ada, kita duduk tempat dengan guru-guru mursyid yang ada benda-benda yang mencari bagi adat orang-orang soleh. Yang Nabi kata ulama waris dia tu, waris Nabi tu. Kena duduk tempat tu. Kalau lagi kawan dengan orang hak jahil lagi, hari ni kita suka kawan dengan orang jahil tu, kena tipu saja. Sebenarnya kita ada bincang dah tentang macam mana jadi ciri-ciri dia munafik. Kita bukan nak hukum orang tu munafik macam mana, tapi dia penempat benda berlaku tu, bila bercakap membohong, janji menipu, munafik dah tu. Kita kawan dengan orang begitu, kita suka orang kawan begitu. Kita tu suka kawan dengan orang-orang alim, orang ulama. Sepatutnya kita kawan dengan alim ulama. Sebab nak melepaskan kita daripada gang bisikan syaitan ni kan senang. Kena ada macam ni. Okey. Jadi itu bisikan. Kemudian itu yang baik. Dua lagi, satu dia panggil bisikan nafsu, dia panggil hawajis. Hawajis ni bisikan yang datang melalui nafsu kita sendiri, keinginan kita, syahwat kita. Dia bersekongkol dengan jin dan syaitan. Apa kerja dia? Membisikkan kat kita ni, mengajak kita ni buat benda yang fahsyak. Fahsyak ni benda keji. Keji lah maksiat ni. Penganiayaan, kemungkaran, kebinasaan, kerosakan. Macam-macam lah dunia hari ni kita tengok lah yang berlaku. Itu tentang daripada nafsu kita sendiri, keinginan syahwat kita. Tapi dia tak boleh lari daripada bimbingan syaitan, sebab syaitan tu dah jadi wali dia. Dia panggil wali syaitan. Kalau manusia juga ada wali, maka syaitan juga ada wali. Nanti kita bincang pasal wali syaitan kejap lagi. Maka yang keempatnya, bisikan daripada jin. Khannas ni dipanggil waswas. Waswas ni bisikan syaitan, khannas. Bisikan yang datang dan pergi. Baik. Jin syaitan, syaitan satu kumpulan lah. Saya ada terang semalam. Jin tu, bapak dia, tok dia nama Al-Jan, keturunan dia jin dengan syaitan tu. Syaitan pula keturunan dia, pak hak iblis tu, Azazil tu nama dia Iblis. Bila dia kena laknat, dia ditukar kepada nama Iblis. Ya Iblis. Dia panggil, dia tak panggil Azazil dah. Ya Iblis, laknatullahi alaih. Maka kejadian jin ni daripada Al-Marish, lidah api tu, yang dia sangat panas. Macam orang isap okok lah. Orang isap okok tu, kalau isap okok tu panas, rokok tu kalau masa dia sedut tu, dia punya kadar Celsius tu mencecah hampir 4000 darjah Celsius kepanasan rokok tu. Tembaga boleh cair tu kalau dia tak tepi tu. Tapi yang ini lagi panas pada itu. Itu kejadian jin dan syaitan. Tu. Maka yang keempat ni, dialah yang paling kuat yang kita nak bincang kejap lagi ni, tentang bisikan-bisikan yang datang dan pergi kepada kita. Maka apa yang dia kuasai? Pemikiran, perasaan jiwa dan akhlak seseorang itu. Sehinggalah dinilai pada akhlaknya. Maka bila tengok orang tu, kita tahu lah dia ni bukanlah orang yang beriman kepada Allah. Sebab dia mungkin orang yang fasik ataupun yang kufur kepada Allah. Semua benda dia buat jahat, semayang, tak ada puasa, tak ada apa pun tak ada. Sebab duduk dalam kejahatan, sebab dia telah dikuasai oleh jin dan syaitan dan nafsu dia. Maknanya bisikan-bisikan yang datang pada dia tu, wa'ima, apa saja yang dia buat, bukan datang daripada Allah ataupun melalui ilham malaikat, tetapi semua tu daripada bulan syaitan. Sebab tu banyak kerja kita buat tak jadi. Buat projek bisnes yang cakap lah, okey ustaz, mari kita buat projek ni pula. Oh, marilah kita pun. Tengok projek apa kamu nak buat. Oh, kita ada rancangan ustaz, kita ada plan, multi level plan, meniaga larut malam. Tak payahlah reti lah mengarut, menipu orang itu. Nak cari duit ni, kamu rancang dengan apa ni? Kamu isi kharah tak? Tak payah kot ustaz, sebab apa? Bagus tak projek ni. Kita ada Bitcoin, kita ada macam-macam lagi, saya pun tak faham. Tu. Jadi dia bawa kat kita benda yang nafsu-nafsi, yang setan bisik kat dia, nafsu bisik kat dia, okey rancang macam ni nak cari duit. Lepas tu buat plan hebat-hebat. Benda overpaid, tutup plan tu, buat plan lain pula. Sama juga perniagaan lain pun, gaduh harga rendah dalam perniagaan, ada berebut harta yang sedikit tu. Jadi begitu ya. Jadi dah kaedahnya kita nak faham macam mana ulama-ulama dia tulis. Dia tulis sebab dia sayang kat kita umat dia. Dia suruh kita mengaji, suruh kita belajar macam mana kita nak jaga supaya kita tak tersesat tipu oleh jin dan syaitan ni. Ya. Begitu. Jadi kita sambung lagi, wallahu a'lam. Baik. Jadi sedikit lagi tambahan tentang yang bisikan tadi. Bisikan ni macam ni tau.
Kita nak kena belajar, nak kena faham benda ni. Kita kan ada niat. Kita selalu kita nak buat kita kena niat kan. Kita nak solat, kita niat. Kita nak nak wuduk, kita niat. Semua kita buat niat. Sebab Nabi kata innamal a'malu binniat. Cuma dalam hal ni, jenis bisikan ni, bisikan ni datang dulu. Dia datang sedikit sebelum niat kita tu keluar. Kan? Katalah kita niat nak buat berniaga, tiba-tiba duduk saja, duduk lepak musim Covid ni, duduk ngadat TV tu, air semayang pun tak ada, tak terniat, ish, tengok program TV, bagus juga projek ni kalau aku buat. Dia pun terniat. Masa sebelum dia nak niat tu, nak buat satu benda tu, dia datang lintasan dulu. Tu dia panggil lintasan hati. Dia datang lintasan tu, cuit hati dia. Tu tergerak, dia kata, bagus juga projek ni. Maka lintasan yang datang ni yang kita nak tengok. Lintasan tu datang daripada siapa? Nafsu kita ke? Daripada syaitan ke? Ataupun daripada malaikat? Malaikat. Kita duduk saja gitu. Dah tak ada wuduk. Malaikat tak datang lah kalau tak ada wuduk. Sebab apa? Duduk dalam hadas. Lainlah kita duduk dalam wuduk, pas mayang ke duduk, zikir-zikir tu, datang lintasan ni. Mungkin baik kot yang ni. Nak tengok dulu. Jadi lintasan ni dia datang sedikit dulu daripada niat kita tu. Maknanya niat tu dia akan ikut lintasan hati tu. Kalau yang datang tu yang basic tu nafsu, maka jadi jahat lah kerja kita tu. Kalau niat lintasan tu daripada syaitan, pun jadi jahat lah kerja tu tak jadi. Maka malaikat saja yang jadi. Tapi alhamdulillah kita mengaji macam ni bila nak buat baik ni, Allah suruh mengaji, Nabi suruh mengaji. Yang ni insya-Allah lintasan tu daripada malaikat. Kita nak tengok macam mana kita nak bezakan lintasan yang baik dengan lintasan yang jahat tu yang datang. Bila kita nak buat benda baik dan kita mula suka. Ada orang tunggu dah sebut nak mengaji pagi ni, tunggu. Saya pun kalang kabut pagi ni dengan slide tak siap lagi. Nak buat slide lagi. Nak buat slide ni satu hal juga. Bukan boleh buat kejap-kejap tu jadi. Ambil masa tu dalam satu hari tu kita buat perlahan-lahan. Ni kesian tu kawan-kawan ramai lagi tu. Anak beranak lagi, adik beradik lagi, anak buah lagi, anak murid lagi yang nak mengaji ni yang tak faham. Tak apalah, kita susah payah pun tak apa. Yang penting kita buat macam lilin lah. Kita ni jenis jadi lilin senang. Biar orang dapat terang. Kita susah tak apa. Yang penting. Pasal itu kalau ganjaran biarlah Tuhan yang kira di akhirat besok minta-minta kat dunia ni. Okey. So jadi kita kena belajar pasal tu. Jadi setiap kali kita nak buat satu benda, tu yang Nabi kata istikharah dulu. Nabi suruh istikharah. Sebab kalau petunjuk yang Allah tunjuk dalam mimpi kita tu, kalau baik-baiklah. Kalau jahat-jahatlah. Jangan buat. Jangan gatai juga nak buat benda tu dah tak elok. Tu cara dia. Ni rumit lah. Lintasan memang susah. Kalau orang tanya saya pun, saya susah nak jawab, Ustaz. Macam mana kita nak faham lintasan tu baik atau jahat? Dia tengoklah kerja. Kalau kamu tak nak tahu juga, tengok tempat jatuh dia. At the end of your job tu, apa akan jadi? Allah fail. Maknanya kalau yang fail tu memang itu semua nafsu-nafsi ataupun syaitan yang bisik. Dia suruh kita rugikan masa kita tu. Dia suruh kita lara, kita galit. So kita bazirkan masa emas kita tu untuk hanyut dalam benda-benda tak dapat faedah. Kita yang bodoh-bodoh ni pun ikutlah syaitan dengan nafsu tu. Konon-konon bagus Ustaz projek Ustaz kita buat. Kita boleh kaya raya Ustaz, boleh tukar kereta besar. Zaman sekarang ni Covid ni, nak kereta besar apa? Orang bagi tahu, Porsche tu, 100,000 lebih. Nak 30,000 cukup. Kamu nak ambil tak? Itulah kerja syaitan. Dia bagi kita hanyut lara dalam kehidupan kita. Tu jadi ambil belajar, kita belajar nak faham macam mana bisikan tu. Yang ni kena ada panduan. Sebab tu kena mengaji macam ni, bukan boleh kita nanti duduk seorang kat bilik. Rasanya ni malaikat kot. Dia duduk rasa malaikat je. Nak dapat bisikan malaikat, kita kena keluar dulu daripada nafsu yang kita nak belajar sekejap lagi ni. Tak boleh duduk nafsu amarah, tak boleh duduk nafsu lawamah, tak boleh duduk nafsu mulhimah, kena duduk nafsu mutmainnah. Tu kena ingat. Barulah malaikat datang. Kalau duduk lara raplah apa ni, duduk mari jumpa kita, itulah datang jin setan, itulah yang kerap. Jenis kejap-kejap setan ni, kejap setan ni. Lah orang yang tuan tubuh tu pun dah jadi setan dah. Setan manusia berupa syaitan. Nanti sebut manusia berupa syaitan. Inilah benda dia yang kita nak kena faham tu. Okey, baik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim.